Setakat 31 Julai 2020, berdasarkan data daripada Kementerian Pendidikan, ada lebih daripada 400,000 guru yang sedang berkhidmat di sekolah rendah dan sekolah-sekolah menengah di seluruh negara. Merentah zaman, ketika ini timbul persepsi bahawa kerjaya guru ini dipilih hanyalah sekadar plan B untuk mengisi plan A yang sukar untuk dicapai. Dan ada juga mengatakan bahawa ia dipilih kerana adanya flexibility yang ditawarkan dalam karier sebagai seorang guru. Sejauh manakah kenyataan ini berasas? Adakah benar guru-guru yang kita ada sekarang ini tidak ada soul sebagai seorang pendidik? Ayuh kita tanya mereka yang berada dalam sektor ini, mengapakah sebenarnya mereka memilih kerjaya sebagai seorang guru? Kawasan saya sebagai guru, insya-Allah saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru dalam mata pelajaran sains, sama ada di sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Dan juga jika ada peluang mungkin boleh menyambungkan pelajaran untuk menjadi pensyarah di universiti atau juga di kolej-kolej matrikulasi serta berkhidmat di mana-mana institusi pendidikan yang diperlukan, insya-Allah. Saya memang menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang guru, seorang pendidik. Mungkin sebab saya melihat ibu bapa saya sendiri adalah seorang kedua-duanya guru. So macam hari-hari nampakkan, so rasa macam okey, so saya mau jadi macam diorang. Saya mau didik anak-anak bangsa ni supaya didik sebaik saya, dari saya sendiri mendidik diorang sebaik saya sampailah diorang jadi manusia. Dalam hati saya tanamkan satu azam di mana saya ingin menjadi seorang guru yang bertauliah, iaitu macam saya sendiri, saya daripada bimbingan dan kaunseling. InsyaAllah saya akan cuba sedaya upaya menggunakan saya punya kemampuan ataupun bakat untuk mendidik anak muda pada masa akan datang lah. Okey, kalau saya memang dari kecil impian saya untuk memasuki IPTA. Tapi dalam UPSI saya banyak belajar, banyak membuat macam development diri, MCing, hosting atau dalam event management, perancangan program. So banyaklah kita boleh belajar sebagai seorang pelajar di UPSI sebenarnya. Pandangan saya terhadap backup plan guru ini adalah sebagai kerjaya backup plan tu, saya rasa boleh juga teruskan, sebab saya percaya rezeki tu sentiasa ada di mana-mana, tak kisahlah dalam bidang apa pun sekali. Jadi saya harap dapat teruskan sehingga akhirnya, jangan berhenti di sekerat jalan. Sebenarnya ada lebih dan ada kurang. Kadang-kadang pilihan kedua ni kita tak meletakkan bahawa pilihan kedua ni tak bagus. Kadang-kadang pilihan kedua ni sesuai dengan kita. Ya, jadi saya mudah saya nak ceritakan bahawa walaupun pelajar-pelajar itu datang ke sini sebagai pilihan kedua, saya menganggap itu adalah dia sudah meletakkan diri dia ni kepada satu tempat yang kita katakan kita boleh bangunkan. Perguruan ni sebenarnya saya rasa you can never go wrong. Memang tak pernahlah jalan yang salah, sebab guru ni perlu sentiasa ada untuk sesiapa sahaja. So kalau seseorang tu mengambil jurusan pendidikan atau perguruan sebagai mereka punya backup plan, saya rasa go for it and do your best, and you will definitely be someone lah at the end of the day. Pada mereka yang bercita-cita menjadi seorang guru, pilihlah UPSI kerana UPSI ini merupakan universiti nombor 1 dalam bidang pendidikan, dan insya-Allah jika anda sambung pelajaran di sini, masa depan anda akan lebih cerah insya-Allah pada masa depan. Diucapkan selamat maju jaya. Pilihlah pilihlah pengajian yang sepatutnya dan jangan ikut sangat kawan. Kita ikut diri sendiri. Jangan takut untuk eksperimen, jangan takut untuk melangkah ke hadapan, jangan takut untuk buat apa-apa saja.
percaya pada diri sendiri, percaya pada kemampuan sendiri, sentiasa ada kepercayaan pada diri sendiri dan percaya orang-orang yang mengelilingi awak juga. So sebab tanpa diorang ni memang tak boleh capai lah apa yang kita capai at the end of the day. Itulah doa banyak-banyak. Begitulah tadi perkongsian daripada pengacara kita Irfan Faruqi yang membawa video tayangan mengenai dengan kerjaya perguruan Plan B bersama-sama dengan pelajar-pelajar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan anda sedang menonton Darah Muda musim baru dengan kerjasama Rakan Strategik Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera. Dan hari ini Darah Muda bersama dengan Pertubuhan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung iaitu GPMS, dan serba sedikit mengenai GPMS ini, di mana pertubuhannya adalah bermula daripada kemunduran bangsa Melayu dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, yang di mana ia menjadi pendorong kuat dalam penubuhan GPMS pada 14 dan 15 Ogos 1948. Dan dengan hasrat itu, bagi mengatasi kemunduran ini, maka berkumpullah beberapa orang pelajar Melayu Maktab Raffles dan Maktab Perubatan Singapura untuk menaja penubuhan Badan Pelajar Melayu Peringkat Kebangsaan. Dan serba sedikit mengenai GPMS, dan hari ini kita sangat teruja bersama dengan seorang Presiden termuda GPMS untuk berkongsi bagaimana perasaan apabila beliau diberi tugas dan amanat untuk mengendalikan badan penubuhan GPMS ini. Dan tahniah kita ucapkan kepada tetamu kita hari ini, iaitu Encik Muhammad Fazrin Ismadi, Presiden termuda bagi Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS. Tahniah sekali lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat datang ke Studio Darah Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, pertama sekali mungkin kita nak kenal lebih dekat lagi. Siapa sebenarnya Presiden termuda GPMS ini, dan mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang dan inspirasi bagaimana Cik Ismadi bermula. Baik, pertamanya saya ucapkan terima kasih pada Ain, host kita pada hari ini bernama, dan juga Darah Muda program pada hari ini. Yang pertamanya, nama saya seperti yang sedia maklum, Muhammad Fazrin Ismadi bin Fauzi, berasal daripada Alostar, Kedah. Sekarang berumur 33 tahun. Dan sebenarnya Presiden pertama yang umur dia muda adalah berumur 19 ke 20 tahun. Itu paling muda, peringkat awal dululah. Dan hari ini saya selaku Presiden berumur 33 tahun. Untuk pengenalan berkenaan dengan GPMS, saya bermula dengan GPMS ni pada tahun 2008. Pada waktu tu antara seorang anak muda mahasiswa yang kurang berminat dengan GPMS ni sebenarnya. Okey, saja apa faktor penolak tu? Waktu tu kita nampak GPMS, kita tak mengenali GPMS pada waktu dan ketika itu. Saya antara seorang mahasiswa di Kolej Islam Antarabangsa, dan saya ada buat 14 dalil tentang keburukan GPMS pada waktu tanpa di seluruh bilik kuliah GPMS di Kolej Islam Antarabangsa pada waktu tu. So itulah detik permulaan saya mengenali GPMS, bila mana kolej saya sendiri buat satu program dekat Pangkor 7 hari 6 malam. Dan program tu dianjurkan oleh GPMS. Sebenarnya saya tak tahu. 122 orang, kita di Pangkor 7 hari 6 malam. Dan akhirnya baru kita tahu, oh ini adalah GPMS. Dan daripada situlah saya tengok panji-panji GPMS, pengenalan GPMS, sejarah penubuhan GPMS. Dan akhirnya timbul satu semangat bahawa hari ini aku dah salah menilai GPMS. Dan terdetik daripada situlah, selangkah demi selangkah, akhirnya hari ini Presiden GPMS daripada 14 dalil. Ya, bagaimana 14 dalil tu? Habis. Bagai orang kata ludah lah kali kena kat kita balik era tu. Tapi hari ini perjuangan tu perjuangan yang cukup suci, dan hari ini kita berdiri. Baik. Saya dimaklumkan sistem demokrasi GPMS ini dikembalikan semula selepas 25 tahun. Dan bagaimana perasaannya apabila anda, Cik Ismadi, diberi amanat dan tugas ini? Pada 23-24 Julai yang lalu, kita adakan pemilihan, iaitu persidangan kali yang ke-67. Dan dekat situ sebenarnya dah lama pemilihan tak dibuat. Dan hari ini kita bangunkan balik semangat demokrasi ini, yang mana demokrasi ini kita bertanding secara sihat. Kita tak ada bergaduh teruk, kita gentleman, kan? Dan pertandingan tu sebenarnya mengajar ahli-ahli GPMS supaya menilai bagaimana pemilihan pemimpin yang sebaiknya, sama dengan demokrasi Malaysia. So ini yang kita ajar dalam GPMS. 15 tahun, 25 tahun ni agak lama sebenarnya. Tapi Alhamdulillah perasaan tu gembira lah sebab menang kan.
Tapi nak tak nak menang hari ni bukannya menang secara keseluruhan. Kita menang pun demi perjuangan kita, demi JPMS itu sendiri. Dan hari ni sebagai Presiden JPMS, kita menyatu balik semua apa yang dah berlaku semasa PAT itu. Tu. Ya, baik Encik Ismadi kini sebagai Presiden termuda dan sudah pastinya sebagai seorang Presiden, ketua yang memegang satu amanat yang besar ini, sudah pasti ada perancangan apa yang ingin dilaksanakan seterusnya Encik Ismadi. Baik, dari segi JPMS, perancangan kita 3 tahun sesi yang kita ada, dan kemungkinan perkara pokok yang kita perlu lihat adalah dari segi perjalanan JPMS ke depan. Generasi hari ini generasi yang berbeza kan. Kita punya student, pelajar dan sebagainya, semua dah ada orang panggil apa, gadget di tangan. Dan benda ni menjadi satu cabaran, dan juga itu dah hala tuju JPMS ke depan. JPMS mudah. Yang pertamanya kita kena tengok balik dari segi sudut memartabatkan pendidikan anak bangsa. Yang tu kita kena tengok. Dan JPMS ni bukanlah kata satu pertubuhan resis, tak. Kita hanya satu pertubuhan yang inginkan hak kita dijaga. Itu JPMS. Dan hala tuju itulah yang perlu kita pegang sampai ke hari ni dan sampai ke masa depan. 4 panji utama JPMS tu dah menunjukkan apa hala tuju JPMS. 4 panji ni. Nanti kita cerita lebih lagi kan. Okey, sahabat saya pun nak terus kepada fokus dan hala tuju. Dan 4 panji itu apa Encik Ismadi? Baik, yang pertamanya Mukadimah JPMS ni daripada tahun 1948 dah dirangka, dah dikarang, dah ditulis oleh 5 orang pengasas JPMS. Dan hari ini pengasas yang still lagi masih hidup adalah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, Seri Kandi terulung JPMS. Dan 4 perkara itu, yang pertamanya sedar atas perlunya disatukan tenaga sekalian pelajar Melayu di seluruh semenanjung tanah Melayu. Hari ini kita boleh tengok kesatuan ni belum ada lagi, masih lagi berlaku kan, masih tidak orang panggil apa, penyatuan tentang ke arah pendidikan tu masih lagi belum komplit lagi, belum disatukan lagi. Yang keduanya berkenaan dengan meninggikan darjat pengetahuan bangsa. Kita pun sedar bahawa hari ini pendidikan anak bangsa kita perlu upgrade lagi. Kita perlu modernkan lagi. Khususnya pelbagai benda yang kita boleh buat. Yang ketiganya meninggikan darjat martabat bangsa Melayu itu sendiri. Dan akhir bahawa maju mundur, kaya miskin dan hina mulianya bangsa itu terletak di tangan kita. Ini Malaysia. Kita sebagai orang yang berada di Malaysia ni 70%, 65% kita sebagai bangsa Melayu. Dan saya lihat inilah yang kita perlu angkat. Apa saja yang berlaku dekat Malaysia hari ni, semua atas diri kita. Kalau kita tak ambil part, kita yang sendiri abaikan benda ni, we are nothing lah. Baik, saya nak ungkapkan kembali yang mula-mula Cik Ismadi ada sebutkan betapa pandangan Cik Ismadi pada mulanya sebelum berkecimpung dalam JPMS ini adalah negatif. Ya, jadi mungkin kita nak tahu apa antara stigma-stigma mungkin belia hari ini yang mungkin mereka ada satu stereotip terhadap JPMS ini. Betul. Yang pertamanya, konsep utama ni lebih kepada politik, geopolitik dalam JPMS. Sebenarnya JPMS ni, bila peringkat awal saya kenal JPMS, saya tak nampak JPMS ni satu pertubuhan yang nak memajukan martabat anak Melayu pada waktu dan ketika itu. Tapi bila kita masuk JPMS ni, rupanya perbezaan pandangan tentang politik khususnya, JPMS adunkan semua sekali. Sebab pentingnya JPMS pada hari ni bukan sebab politik tu, tapi sebab nilai pendidikan dan juga hala tuju yang kita nak bawa. Itu yang membuatkan saya rasa Allahu Akbar kan, kenapa berlaku benda ni dan kenapa semua tak boleh nak nampak perkara ni. Dan itulah, di saat itulah sampai ke hari ni kita mempertahankan, memperjuangkan semangat JPMS ni. Jadi buat para belia yang mungkin ada stigma atau stereotip ini, perlu masuk dalam JPMS ini untuk dengar dulu mukadimah dia. Dengar dulu mukadimah. Baik, kini anda sebagai Presiden, apakah antara cabaran dan persediaan anda untuk menghadapi mungkin liku-liku cabaran yang akan datang? Macam saya cakap, perubahan era berubah. Generasi, pemikiran dan juga suasana tu berubah. So JPMS pun dah mula kena berubah. Dulu orang kenal JPMS daripada tahun 1948 sampailah ke zaman 70-an, 80-an dengan pusat tuitionnya, dengan turun di kampung-kampung dan sebagainya. Dan benda tu orang lama ni dia merasakan kehadiran JPMS tu. Tapi hari ni generasi dah berubah. Tambah generasi tahun 2000 yang memang gadget ni antara diorang punya nyawa sampai tak boleh lekang.
So JPMS dah kena mula ke arah digital. Kita kena sentuh, kita kena dekat ke arah tu. Dan dalam masa yang sama juga JPMS kena melihat dari segi apa penambahbaikan daripada peringkat sekolah dan sebagainya. Kita ada banyak isu tentang pendidikan ni kan, yang perlu kita tangani, cabaran yang ada apa semua. Sebab kita ramai dah student-student ni dah malas belajar, dengar cerita apa semua. Tapi inilah JPMS, function JPMS, apa yang patut JPMS buat. Banyak cabaran sebenarnya. Kan, itu antara yang saya boleh sampaikan pada Aing lah. Baik, idola anda dalam dalam satu bidang kepimpinan ini kan. Betul. Sudah pasti Encik Ismadi ada idolanya siapa? Betul. Kita sebagai orang Islam, yang pertamanya tak ada idola kita, tak ada orang lain. Baginda Nabi kita, itu antara kita punya facilitator. Bagi saya facilitator yang terbaik. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam JPMS ni saya ada sifu saya, abang-abang saya. Dan paling utama, Allahyarham Amiduddin Baki lah, bapa pendidikan negara. Dan saya rasa semua kena tahu, kalau kita Malaysia ada bapa pembangunan lah dan sebagainya. Dan sebenarnya di Malaysia kita ada bapa pendidikan negara, iaitu Allahyarham Amiduddin Baki. Dia yang generate whatsoever pelaksanaan pendidikan dalam negara ni. Itu yang kedua. Yang ketiganya, saya kenal JPMS ni, roh saya ditiup, semangat saya ditiup dalam JPMS ni oleh kekanda mantan Presiden Cik Jais Abdul Karim. Ini memang kalau orang tengok dia macam singa. Macam singa kan. Itu Jais Abdul Karim. Dan juga adalah Abang Ezharuddin, ada Syed Anwar. Ni semua abang-abang saya yang memang fokus dia melihat pada pendidikan. Itu antara idola-idola yang ada lah. Okey, baik Encik Ismadi. Kalau kita ingatkan kembali ungkapan Presiden Soekarno, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Betul. Jadi mengapa hari ini perlunya Encik Ismadi sebagai Presiden hari ini melahirkan lebih ramai lagi pemimpin muda? Antara kata-kata itu adalah satu kata-kata yang keramat untuk membangunkan sebuah bangsa, tambah sebuah negara. Dalam JPMS juga kita punya semangat yang mana pemimpin muda ni dalam JPMS khususnya kena diberi ruang. Peluang diberikan. Okey. Ruang tu cukup penting. Kalau kita diberi peluang tetapi ruang kita tak diberikan, saya rasa pemimpin muda kita ni susah nak bergerak. Kan? So ruangan yang ada ni, di zaman saya sebagai Presiden JPMS, kita akan buka seluas-luasnya. Apatah lagi di atas bawah 30 orang panggil darah muda kita hari ni, anak-anak muda kita ni, dia ada inspirasi dia nak bawa, aspirasi yang dia nak bawa, tapi kita tak bagi ruang. Peluang ada, ruang pula tak ada. So benda-benda tu yang kita perlu hijack dan kita perlu bawa, kita perlu angkat lebih tinggi. Baik, untuk mengangkat kepimpinan golongan muda, golongan veteran ini, pemimpin veteran ini juga perlu saling memerlukan. Betul. Dengan golongan muda. Apa pendapat? Sebab tu saya kata JPMS daripada 1948. Bayangkan mukadimah JPMS ataupun panji JPMS daripada tahun 1948 sehingga hari ni kekal relevan. Bermakna pemimpin lama kita tak boleh tinggalkan. Daripada keterangkupan mereka ni lah yang melahirkan generasi legasi sehingga hari ni. Mereka dulu dah fikirkan dah apa yang generasi sekarang perlu ada. Dan kita sebagai generasi sekarang, apa yang perlu generasi akan datang ada. Itu yang kita perlu, satu kesinambungan antara yang lama, yang baru dan masa depan. Itu ruangnya ada. Ya. Dan bagaimana pula kadang-kadang pemimpin veteran ini mungkin memandang remeh terhadap golongan-golongan muda yang ingin menjadi pemimpin ini. Mungkin idea mereka dicantas dan sebagainya. Apa yang boleh Cik Ismadi katakan? Saya nampak dia tiada cantas-mencantas. Dalam JPMS kita tak ada cantas-mencantas. Pemimpin lama ni dia merasakan roh dan semangat mereka ni masih lagi mereka menjawai perjuangan JPMS. So bila jiwa tu masih ada, banyak pengalaman mereka nak sampaikan kepada generasi muda. Khususnya dalam kepimpinan saya, kita dah cakap apa-apa perkara yang kita nak buat, kita kena rujuk bersama dengan kepimpinan lama. Kita kena tahu apa aliran naratif yang mereka nak pergi. Dan kita perlu sambut benda tu. Dan kita pula sebagai pemimpin muda tak perlulah menidakkan perkara tu. Cuma kita kena ubah mindset kita, macam mana kita nak bawa benda tu mengikut peredaran zaman. Zaman dulu lain,
Zaman hari ni lain. Okay. Apapun kedua-dua ni pemimpin veteran dan juga muda saling memerlukan. Saling memerlukan. Ya. Baik, mungkin kita dalam bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Ya, betul. Di bagaimana Encik Ismadi melihat golongan muda ini nilai patriotisme mereka untuk menyambut kemerdekaan? Sejujurnya itulah saya kata generasi hari ni, kita khususnya pemimpin JPMS, kita kena turun kembali ke bawah. Kita kena jumpa adik-adik kita, kena kita jumpa pelajar-pelajar kita, mahasiswa kita untuk bawa balik semangat. Dulu masa zaman saya sekolah dulu, rukun negara tu hari-hari kena baca tu kan, hari-hari kena hafal. Kalau kata ditanya di tengah jalan dan sebagainya, benda tu yang pertama sekali yang kita perlu jawab kan, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya kan. So perkara ni juga saya nampak nilai patriotisme dalam orang panggil apa, generasi sekarang ni kita kena mulakan, kita kena angkat kembali, kita kena tiupkan roh semangat tu kembali. Kurang sekarang ni. Ya, betul. Okey, ni presiden termuda kata kurang ni. Namun ada segelintir orang muda, mereka marah apabila dikatakan tak patriotik ni. Nak skibar jalur gemilang pun tak nak ni pun tak ada. Jadi ada yang kurang senang dan mendakwa bahawa semangat kemerdekaan dalam kalangan muda ini semakin mudah. Jadi ini dapat dilihat sejauh mana JPMS melihat pada keadaan ini sebenarnya? Bagi JPMS, kita punya pandangan adalah pertamanya dari segi sistem yang ada hari ini, penekanan tu perlu diberikan, khususnya dalam mata pelajaran tertentu. Kita kena tekankan kembali sejarah dan sebagainya. Dan hari ni kita ada filem Mat Kilau, benda tu tiba-tiba pula tak pernah pergi pawagam pakai tanjak dan sebagainya kan. Tiba-tiba hari ni sebabkan satu filem Mat Kilau tu, dia jadi satu semangat, aura yang lain. So benda-benda ni kita kena angkat. Benda-benda ni yang kita perlu bawa. Kalau kata semua yang nilai yang kita nak bawa ni tak ditunjukkan, tak ditonjolkan, tak digambarkan, orang panggil apa, macam kita pegang telefon lah. Budak-budak tengok telefon, absorb. Kita perlu menerus ke arah digital sekarang ni. Benda-benda tu kena masuk. Betul. Jadi harap JPMS juga membawa semangat ini yang kepada anak-anak muda. Dan mungkin akhir sekali, apa harapan dan nasihat anda kepada anak muda di luar sana untuk terus belajar dan mencapai segala yang diinginkan? Baik, untuk anak muda, kita dengar pelbagai isu. Ada yang 30,000 tak nak sambung belajar dan sebagainya. Dia macam ni, whatever sijil yang kita ada, kalau yang bertingkat-tingkat pun, tapi kita tak mampu nak bawa seorang rakyat Malaysia untuk belajar, sambung belajar, maksudnya kita dah gagal dekat situ. Walaupun sijil kita tebal mana lah kan. Tapi untuk adik-adik di luar sana, tak kisahlah sesiapa pun, jangan nampak belajar tu disebabkan nak kerja, sebab nak sijil. Bukan. Belajar ni adalah untuk kita upgrade mindset kita. Ada SPM, taraf dia selepas ni kita kena pergi diploma. Diploma dia meningkatkan lagi kita punya taraf pendidikan dan seterusnya. Dan jangan pula pandang sekolah pondok dan sebagainya apa tu sebagai satu aliran yang orang panggil apa, nilai dia rendah. Tak, masing-masing dia ada taraf dia. Dia ada nilai dia sendiri. Even course gap mara ke 6 bulan dan sebagainya, ambil. Kalau kata itu adalah kemahiran yang kita minat, teruskan. Saya harap jangan ada lagi naratif bahawa sijil ataupun pendidikan ni tidak penting. Hebatnya sebuah bangsa itu pendidikan dia lah yang menentukan perkara ni. Ya, betul. Jadi hebatnya sebuah bangsa adalah pendidikan. Terima kasih kita ucapkan kepada Presiden Termuda JPMS iaitu Muhammad Fazlin Ismadi kerana bersama-sama kita hari ini dalam Darah Muda. Ingat adik-adik semua dan belia di luar sana betapa pentingnya pendidikan. Jadi jangan pandang remeh terhadap pendidikan kerana kita pergi belajar sebenarnya bukan untuk bekerja, bukan untuk kita dapat gaji dan sebagainya, tapi untuk membezakan ilmu supaya bila kita ada ilmu jadi kita mampu terus hidup. Dan untuk itu terima kasih kepada anda yang menonton Darah Muda hari ini. Saya Ansyuada Mak Buhari. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.